Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida binti Nan, 275876. Tugasan membentuk modul program protokol dan etiket dalam pembangunan masyarakat. Kami telah memilih tajuk kepentingan dan tugas pengacara majlis. Pengacara majlis adalah seorang yang telah dilantik secara rasmi dan dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan sesebuah majlis seperti mana yang dikehendaki oleh pihak penganjur mengikut kepada atur cara yang telah disediakan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Di dalam kamus Merriam-Webster, pengacara majlis lebih dikenali dengan panggilan MC iaitu Master of Ceremony, adalah seseorang yang sangat istimewa bertindak sebagai pengganti tuan rumah untuk sesebuah program atau sesuatu majlis. Pengacara majlis merupakan nadi penggerak utama sesebuah majlis, memainkan peranan yang sangat penting dalam mengemudi sesebuah majlis, sama ada majlis rasmi ataupun majlis tidak rasmi. Memandangkan pengacara majlis adalah nadi utama sesebuah majlis, maka tanggungjawab ini tidak boleh dipandang mudah. Tanggungjawab yang berat ini harus digalas dengan kehebatan seseorang pengacara majlis. Mengemudikan majlis akan terselah apabila majlis terlaksana dengan lancar tanpa sebarang masalah. Pengacara majlis adalah orang yang akan membuat pengumuman bermulanya sesuatu majlis atau sesuatu majlis yang sedang berlangsung tidak akan bermula tanpa pengumuman daripada pengacara majlis. Dengan ini dapat dilihat betapa pentingnya kehadiran seorang pengacara majlis di dalam sesebuah majlis. Pengacara majlis juga merupakan orang terpenting dalam memberi arahan serta memberi panduan kepada hadirin di dalam majlis tersebut. Pengacara majlis juga perlulah seorang yang bijak dan sangat arif dalam mengendalikan majlis, terutama sekali majlis-majlis yang melibatkan orang kenamaan, tetamu-tetamu kehormat dan sebagainya. Selain itu, pengacara majlis juga perlu arif mengenai latar belakang sesebuah majlis, objektif majlis, tentatif majlis, jumlah kehadiran tetamu atau para jemputan. Pengacara majlis juga harus mempunyai kriteria yang tersendiri, dan yang amat penting adalah kesabaran, yang mana ada kalanya di dalam sesuatu majlis akan berlakunya perubahan-perubahan yang tidak dijangka. Oleh yang demikian, pengacara majlis harus bijak mengatasi permasalahan tersebut. Pengacara majlis yang berkaliber adalah pengacara yang memiliki segala kriteria yang dikehendaki sebagai seorang pengacara majlis. Selamat sejahtera, saya Lau Kaming, nombor matrik 275023 dari PJJ Pusat Ipoh. Definisi majlis. Protokol dalam pengendalian majlis seperti berikut. Yang pertama merupakan majlis rasmi majlis. Majlis rasmi majlis, segala perbelanjaan akan ditanggung oleh kerajaan. Yang kedua merupakan majlis tidak rasmi majlis, yang perbelanjaan tidak akan ditanggung oleh kerajaan. Yang ketiga merupakan format. Format merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan menurut peraturan tertentu yang telah ditetapkan ataupun mengikut atur cara atau peraturan yang telah diterima dan dianggap wajar mengikut adat kebiasaan. Jenis-jenis majlis dibahagi kepada 5 jenis. Jenis pertama adalah majlis istiadat, kedua adalah majlis rasmi dan formal, ketiga adalah majlis rasmi dan tidak formal, keempat ialah majlis tidak rasmi dan formal, yang terakhirnya adalah majlis tidak rasmi dan tidak formal. Untuk jenis majlis penuh istiadat, majlis rasmi dan formal, majlis rasmi dan tidak formal, pakaian untuk lelaki perlu berlengan panjang. Untuk wanita pula perlu bertudung dan berpakaian baju kurung. Di samping itu, majlis tidak rasmi dan formal dan majlis tidak rasmi dan tidak formal, pakaian adalah mengikuti kehendak majlis tersebut. Seterusnya adalah kepentingan dan tugas pengacara majlis. Pengacara majlis mempunyai beberapa tugas penting untuk memastikan supaya perjalanan majlis lancar dan sempurna di bawah kendaliannya. Terdapat 3 tugas utama pengacara majlis. Yang pertama adalah mengawal majlis. Majlis yang berjadi kawal akan menjadi majlis yang harmoni dan sempurna.
Keupayaan pengacara majlis menarik perhatian tetamu adalah kunci kejayaan kepada fungsi pengawalan yang ditanggung oleh pengacara. Majlis yang terkawal ialah apabila agenda yang dirancang berjalan mengikut masa dan tidak terdapat sebarang gangguan yang berlaku sepanjang majlis berjalan. Sekiranya terdapat acara-acara ataupun slot-slot yang terpaksa ditunda, maka disinilah peranan pengacara mengawal majlis supaya tidak berlaku kecacatan yang ketara. Fungsi kawalan majlis ini juga dibantu oleh jawatan kuasa yang lain yang juga bertanggungjawab dalam memastikan majlis berjalan dengan kawalan penganjur. Tugas pengacara majlis yang kedua pula ialah membuat pengumuman. Pengacara majlis mempunyai peranan memberi makluman seperti yang dirancang dalam skrip yang disediakannya sebelum majlis bermula. Selain itu, sebarang maklumat baru yang secara tiba-tiba perlu disampaikan kepada semua hadirin juga dapat disampaikan oleh pengacara. Pengacara adalah sumber informasi penting ketika acara berjalan kerana pada masa itu hanya pengacara majlis master yang paling berperanan ketika majlis berjalan. Tugas pengacara yang ketiga pula ialah memberi panduan kepada hadirin tentang majlis yang sedang dan akan berjalan. Selain memberikan maklumat, pengacara juga bertanggungjawab menyampaikan atau memberikan panduan kepada hadirin dan tetamu yang hadir. Panduan-panduan khusus yang sepatutnya dimaklumi oleh semua hadirin atau tetamu dapat disampaikan oleh pengacara ketika beliau sedang menguasai majlis. Antara maklumat dan panduan yang biasa disampaikan adalah perkara-perkara terperinci yang berkaitan dengan majlis yang diadakan. Sebagai contoh, majlis yang diadakan adalah majlis penyerahan geran tanah kepada peneroka. Panduan kepada penerima geran mengenai corak industri yang boleh dibangunkan di atas tanah masing-masing dapat disampaikan oleh pengacara dalam majlis penyerahan itu. Assalamualaikum, saya Nur Farhana binti Syafi'i, nombor metrik 275279 dari PJJ Ipoh dari Grup O. Ciri-ciri pengacara yang baik dari segi protokol, fasih dalam bahasa iaitu jelas dan terang dalam sebutan iaitu tidak pelatlah. Kepatahan dalam mengacarkan majlis rasmi serta kebijaksanaannya dalam mengendalikan pelbagai majlis lain, termasuklah majlis-majlis hiburan dan perkahwinan. Membuktikan pengacara ini lebih versatile. Pengalaman mengacarkan majlis rasmi juga dapat mematangkan diri dalam mengemudi sesuatu majlis. Tambahan pula, dengan kebolehan menguasai beberapa bahasa asing seperti bahasa Cina, Perancis, Itali, Arab dan yang lain-lain dapat membuktikan untuk bergelar seorang pengacara majlis yang serba boleh. Dua, sebagai seorang pengacara ialah sabar. Seorang pengacara mestilah banyak bersabar, boleh kerana akan berlaku beberapa perkara yang di luar jangkaan yang mungkin boleh mencacatkan proses pengacaraan sesebuah majlis. Yang ketiga, pengacara perlulah seorang yang berpengetahuan asas dalam adat istiadat, protokol dan etiket. Seorang pengacara majlis perlulah bijak dalam mengenali sesuatu majlis sama ada ianya berbentuk formal, tidak formal atau majlis mengikut adat istiadat. Sebagai seorang pengacara majlis, perlu menyelidik sesiapa tamu yang akan datang, mengenali audiens untuk memastikan bahasa untuk digunakan adalah yang betul, tidak darah gemuruh. Menjadi lumrah semua orang untuk memiliki perasaan gemuruh dan ianya terbentuk secara semula jadi. Namun ianya harus dikawal serta tidak menampakkan perasaan gemuruh ketika sedang mengacarkan majlis tersebut. Jika terlalu gemuruh, kemungkinan akan membuat kesilapan seperti gagap ketika berucap dan tidak mampu berucap dengan yang betul. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nofra binti Yahya, nombor metrik 275843 dari UUM Ipoh. 4.0 Kriteria pengacara majlis. Untuk menjadikan majlis berjalan lancar, kriteria yang baik mestilah ada kepada seorang pengacara majlis tersebut. Pengacara majlis merupakan individu yang menghidupkan suasana majlis tersebut. Sesuatu majlis itu akan lebih berseri jika pasangan lelaki dan wanita menjadi pengacara majlis itu. 4.1 Kriteria yang perlu ada pada seorang pengacara majlis. 1.
Seseorang individu itu hendaklah terdiri daripada mereka yang mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan yakin. Individu itu juga mesti berani, berketerampilan, baik dan tidak kekok bila berada di khalayak ramai. Individu tersebut mestilah peka dengan keadaan sekeliling semasa berada di majlis tersebut. Ia supaya individu tersebut bersedia sekiranya berlaku perubahan saat majlis itu berlangsung dan tahu apa yang perlu dibuat. Yang kedua, seseorang individu yang menjadi penceramah majlis, ia seharusnya sentiasa bersedia untuk mengumumkan atau memaklumkan apa-apa sahaja yang berlaku mengikut urutan majlis kepada hadirin. Penceramah majlis juga haruslah mempunyai suara yang jelas, ceria, mampu menghidupkan atau menceriakan suasana majlis tersebut. Penceramah majlis yang baik dan berkualiti merupakan seorang yang kreatif dan mampu melahirkan ujuran spontan sekiranya terdesak serta bijak mengadaptasikan keadaan majlis. 3. Seseorang yang bakal penceramah majlis itu haruslah mempunyai gaya penyampaian yang baik dan mampu memberi imej yang spot yang positif kepada khalayak ramai. Seseorang penceramah majlis itu mestilah aktif dan tidak kaku dan tidak membicarakan dengan kelakuan yang keterlaluan apabila menceramah seseorang majlis itu. Kemahiran bahasa juga penting yang perlu ada pada seorang penceramah majlis itu. Ini kerana penceramah majlis itu haruslah mengikut prosedur dan etika sosial. Pengacara majlis yang kreatif dan bijak mampu mengacarakan semua jenis majlis dengan baik serta tahu setiap perbezaan dan protokol yang ada setiap majlis. Hai, saya Syed Azhar bin Syed Hashim, nombor matrik 275182 dari kumpulan Ipoh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan sambung bahagian teks ucapan. Okey, terdapat pelbagai cara untuk menyediakan teks ucapan dalam sesuatu ataupun melancarkan suatu majlis. Kebiasaannya teks ucapan ini disediakan bagi acara suatu majlis dengan mengandungi ucapan pembukaan, perasmian dan penutupan suatu acara. Tujuannya adalah untuk kemudahan penyampai bagi membaca dan memastikan semua aspek yang diberikan adalah lengkap dan tersusun dalam satu perjalanan satu majlis. Okey, terdapat 4 bahagian utama yang perlu dititik beratkan oleh penyampai, iaitu kata-kata aluan, pendahuluan, isi-isi dan akhir sekali adalah penutup. Dan terdapat juga beberapa jenis teks ucapan seperti teks ucapan alu-aluan, yang mana ianya adalah satu teks yang disampaikan oleh tuan rumah kepada ataupun di dalam satu majlis. Yang kedua, teks ucapan perasmian yang disampaikan oleh tetamu kehormat bagi suatu majlis. Yang ketiga, teks ucapan perpisahan, iaitu seringkali digunakan dalam program-program ataupun perpisahan, majlis perpisahan. Dan terakhir sekali adalah ucapan balas, yang mana yang penyampai meraihkan ataupun mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengajur dan puji-pujian terhadap rakan tugas serta kaki tangan yang mengendalikan majlis tersebut. Sekian, itu sahaja penerangan tentang bahagian teks ucapan. Salam sejahtera, saya Raymond Chan Kau Huang, nombor matrik 275174 dari kumpulan Ipoh. Secara kesimpulannya, dapat dilihat bahawa betapa pentingnya tugas sebagai seorang pengacara majlis ini ataupun dipanggil sebagai Master of Ceremony, iaitu MC, bagi sesuatu majlis. Dan begitu jelas sekali bahawa pengacara majlis bukanlah sesuatu tugasan yang amat mudah ataupun boleh dipandang remeh. Malah banyak penekanan dan perhatian yang perlu diambil serius sekiranya anda telah dilantik sebagai seorang pengacara majlis. Seseorang bakal menjadi pengacara majlis juga haruslah mempunyai gaya penyampaian yang baik dan mampu memberi imej yang positif kepada khalayak ramai. Selain itu, seseorang pengacara majlis juga hendaklah bersifat kreatif dan inovatif dalam mengendalikan sesuatu majlis atau program dijalankan agar tidak kaku serta berbicara dengan aksi-aksi yang keterlaluan di hadapan khalayak ramai. Kemahiran bahasa merupakan salah satu aspek yang amat penting disebabkan pengacara majlis ini perlu mengambil tahu konsep, iaitu penyusunan pengucapan bertata susila mengikut prosedur dan etika sosial. Pendek kata, pengacara majlis ini perlulah bersifat kreatif dan bijak, mampu mengacara semua jenis majlis dengan baik serta mengetahui perbezaan dan protokol setiap majlis yang diadakan. Sekian, terima kasih.